A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bersua lagi untuk meneruskan pengajian kita berpandukan kepada sebuah kitab yang bernama Tuhfatul Qari Muslim Al-Mukhtarah mimma ittafaqa alaih Al-Bukhari wa Muslim, karangan Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Amin. InsyaAllah pada malam ini hadis kita akan bersambung pada hadis yang ke-52 yang berkaitan dengan qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadhana futihat. Di dalam riwayat yang lain tanpa syaddah, futihat abwabul jannah. Di dalam riwayat yang lain abwabus sama, dan di dalam riwayat yang lain abwabul jinan. Di dalam riwayat yang lain abwabul rahmah. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Dalam riwayat yang lain wa ghulliqat abwabun nar. Wa sulsilati syayatin. Di dalam riwayat yang lain suddifat. Rawahu Syaikhan wa Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an. Idza dakhala, apabila masuk syahrul ramadhana, bulan Ramadan. Di dalam nak memanggil, sama ada kita nak mengambil Ramadan saja ke ataupun syahrul Ramadan, di sini ulama khilaf pendapat. Ada sebahagian menyatakan bahawa kita mesti menyandarkan syahrul kepada Ramadan. Kerana sebahagian ulama menyatakan bahawa Ramadan itu di antara nama-nama Allah. Namun bagaimanapun itu adalah khilaf. Setengah ulama berpendapat sama ada kita menyandarkan syahrul Ramadan ataupun tidak, maka kedua-duanya dibolehkan. Ramadan berasal dari perkataan ulama kata perkataan ramdaq. Ramdaq ni makna panas. Nah, bersangkutan panas. Sebab itu dia katakan Ramadan. Yang kedua, Ramadan ini kerana permulaan Ramadan itu bermula pada musim panas. Sebab itu dikatakan Ramadan. Benda itu disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Siapa yang nak mendalami berkaitan dengan syarahan yang lebih lanjut, boleh merujuk kepada Fathul Bari. Wa futihat, maka futihat ini mabni li majhul. Di dalam ilmu bahasa Arab kita tak boleh nak i'rab di sini sebagai mabni li majhul, sebab yang melakukan yang buat abwabul jannah ni, yang buka ni adalah Allah. Maka ulama kata ta'adduban ma Allah, maka di i'rab kepada fi'al madhi mabni ala apa? Lima lam yusamma fa'iluh. Itu ta'adduban. Kemudian dalam futihat ni, dalam riwayat yang dia kata futihat tanpa syaddah. Mana di sini syaddah mudha'af, maka buka.
buka pintu ni, buka luas-luas. Buka biar orang boleh masuk. Buka sungguh-sungguh. Abwabul jannah, mana pintu syurga. Apa makna syurga? Ini apa makna syurga? Syurga ni mana bustan, taman. Jadi kalau itu di segi bahasa, kalau di segi istilah ialah Darus Sawa. Itu negara selepas dunia ni ada syurga, iaitu tempat balasan. Darus Sawa. Jadi syurga ni ada tak lagi? Itu banyak timbul persoalan. Kadang-kadang masyarakat tanya kepada kita, Ustaz, syurga ni dah ada ataupun tak ada lagi? Kalau ada, duduk di mana? Satu persoalan kadang-kadang sukar kita nak jawab. Sebab apa? Sebab masyarakat kita kadang-kadang dia mempelajari ilmu tauhid ni, dia banyak bertumpu kepada persoalan ilahiyat. Kemudian masuk kepada nubuat, belum sampai kepada sam'iyat. Sebab syurga neraka ni duduk dalam sam'iyat. Maka Tok Guru meninggal. Mai Tok Guru lain. Disambung balik bab ilahiyat, nubuat, tak dan juga kepada sam'iyat. Kadang-kadang timbul confuse. Syurga, neraka ni dah ada ataupun tidak? Maka kita melihat kepada karangan-karangan ulama, seperti kita merujuk kepada akidah At-Tahawiyah, maka Imam At-Tahawi menyatakan wal jannatu wan naru makhluqatan. Syurga, neraka ini kedua-duanya makhluk ciptaan Tuhan, la yafnayan. Mana la yafnayan? Tidak binasa. Tidak binasa. Wala yabidan. Tidak lenyap. Kedua-duanya tidak lenyap. Kemudian kalau ada tidak ada lagi syurga ni, maka kita merujuk kepada satu lagi matan. Matan karangan ulama ni dalam Aqaid Nasafiyah. Jadi Aqaid Nasafiyah oleh Imam Nasafi, dia kata apa? Wa azabul qabri lil kafirin wa li ba'di usatil mu'minin. Disediakan azab kubur itu bagi orang-orang kafir dan sebahagian usah mukminin yang melakukan maksiat. Wa tan'imu ahli ta'ah fi qabri. Tuhan bagi nikmat sedap-sedap kepada orang yang melakukan ketaatan di dalam kubur, di alam barzah, mimma ya'lamuhu Allah taala wa yuridih, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu'alul munkari wa nakir, pertanyaan munkar dan nakir, thabitun bidalail sam'iyah, nyata dengan dalil sam'iyah, iaitu Quran dan hadis. Wal ba'thul haq, kebangkitan kita selepas kiamat itu benar. Wal waznu haqqun, timbangan itu benar. Wal kitabu haqqun, pemberian kitab itu benar. Wasu'alul haqqun, pertanyaan apa yang kita buat di dunia itu benar. Wal khawdu haqqun, ini kolam air sebelum kita masuk syurga itu adalah benar. Wasiratul haqqun, meniti di titian sirat itu juga benar. Wa jannatu haqqun, syurga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu juga benar. Wa huma makhluqatanil an, dua-dua itu makhluk Tuhan yang dia ada sekarang, telah dicipta. Maujudatan, yang ada sekarang ni dah maujud. Baqiyatan, yang kekal, tidak fana. La tafnayan, maka tidak fana kedua-duanya. Wala yafna ahluha, dan ahli yang masuk ke dalam neraka itu tidak fana, kekal. Sama ada neraka ataupun syurga. Sebab apa kita menyatakan bahawa kedua-dua neraka dengan syurga ini tidak fana, tidak binasa? Sebab di sana ada di kalangan sekelompok pegangan seperti Mu'tazilah menyatakan bahawa Jahmiyah menyatakan bahawa syurga, neraka ini fana. Kemudian Mu'tazilah menyatakan bahawa syurga dan neraka ini belum dijadikan. Bila nak jadi? Dia kata nak jadikan syurga dan neraka selepas berlakunya kiamat. Itu satu kelompok. Kemudian datang satu kelompok lagi, di mana dia menyatakan bahawa syurga itu tidak fana, tetapi neraka itu fana. Pendapat ini dipelopor oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Jauzi. Namun
yang sebenarnya, yang haknya, ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa syurga dan neraka itu telah ada, kedua-duanya kekal, tidak fana. Itu pendapat yang hak di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan yang terdiri pada jumhur. Jumhur. Kita kena pegang kepada pendapat tersebutlah. Bahawa syurga dan neraka ini dah ada. Jangan kita berpegang kepada pendapat-pendapat sampingan. Kemudian timbul dalam masalah syurga dan neraka ni, timbul juga syurga ni berapa tingkat? Timbul pula. Adakah dia bertingkat-tingkat ataupun dia syurga yang 7 syurga yang berbeza? Maka khilaf di kalangan ulama. Tetapi pendapat kebanyakan ulama menyatakan bahawa syurga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Syurga yang paling atas sekali ialah di syurga Firdaus. Nama syurga Firdaus, tingkat yang pertama. Di antara nama-nama syurga adalah Firdaus yang pertama. Kemudian syurga Aden. Kemudian syurga Al-Khulud. Syurga An-Na'im. Syurga yang bernama Al-Ma'wa, Darussalam, dan yang terakhir adalah Darul Jalal. Di segi tingkat-tingkatnya, maka ulama mengatakan bahawa dia bertingkat 7 tingkat. Bukan 7 bilik yang 7 syurga yang berbeza. Begitu juga dengan neraka. Maka dijadikan, setengah ulama menyatakan bahawa neraka ini dijadikan di bawah dasar bumi yang ketujuh. Ini bawah dasar bumi yang ketujuh. Setengah bahagian ulama yang lain menyatakan bahawa neraka ini di bawah lautan. Bawah lautan. Jadi tempatnya wallahu alam. Wallahu alam. Dan antara nama-nama neraka adalah seperti neraka Jahannam. Jahannam, setengah sebagai ulama menyatakan bahawa Jahannam ini disediakan kepada orang mukmin yang melakukan maksiat. Selepas mereka disiksa dalam neraka Jahannam, kemudian selepas selesai, maka mereka akan masuk kepada syurga. Yang kedua adalah neraka Lawza. Setengah ulama menyatakan bahawa Lawza ni disediakan untuk Yahudi. Namun ada ulama menyatakan bahawa ketentuan setiap neraka itu disediakan oleh kelompok mana, maka tidak ada dalil yang kuat. Jadi memadai cukup dia menyatakan bahawa kita berpegang kepada syurga itu tempat diazabnya orang yang melakukan maksiat dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara nama lain bagi neraka adalah Hutamah, As-Sa'ir, kemudian As-Saqar. Itu antara syurga-syurga Al-Jahim. Dan yang terakhir adalah Hawiyah. Hawiyah adalah neraka yang terakhir yang disediakan kepada golongan-golongan munafik. Neraka yang paling bawah sekali. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbincangan tentang syurga dan neraka. Ada ataupun tidak, maka syurga itu adalah ada, kekal ataupun tidak, maka kedua-duanya kekal, tidak binasa. Syurga disediakan untuk orang yang beriman, maka neraka disediakan untuk orang yang melakukan kejahatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sulsilati asyayatin. Wa sulsilati asyayatin, ataupun suddifat, dikekang atau ditambat, dibelenggu syaitan-syaitan. Ini pun menjadi masalah. Masalah. Persoalan kepada kita. Terutama kita di kalangan asatizah ni, ramai orang yang tanya, kalau kata bulan puasa ni kata syaitan dibelenggu, pasal apa ada lagi orang melakukan maksiat? Susah juga nak jawab. Tapi walau bagaimanapun, kita berpandukan kepada pandangan-pandangan ulama. Ulama menyatakan bahawa yang dibelenggu ini adalah
sama ada syaitan yang hakiki, ada juga pendapat, ataupun dibelenggu sebahagian syaitan yang duk kacau orang, dan sebahagian lagi tidak dibelenggu, pun ada pendapat. Dan ada pendapat ulama menyatakan bahawa orang yang buat maksiat atau kesalahan pada bulan Ramadan itu disebabkan oleh dia masuk kepada bulan Ramadan berpuasa dengan keadaan tidak ada adab, tidak ada persiapan, tidak ada ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan yang sangat mulia. Disebabkan itu, dia terikut-ikut dengan perangainya yang sebelum daripada Ramadan, maka dia melakukan benda-benda tersebut. Jadi apapun, kita sebagai seorang mukmin, sebelum kita melakukan apa pun, kita wajib, kita kena mengaji, kita kena belajar, kita kena perhalusi, supaya apabila kita masuk dalam sesuatu perbuatan itu, perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadi sia-sia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkaitan dengan hadis yang pertama pada malam ini, yang berkaitan dengan idza dakhala syahrul ramadan, bila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Kita dah terang tadi berkaitan dengan syurga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, pun kita dah terang masalah tentang neraka tadi. Wa sulsilati syayatin. Nah, hadis ni diriwayatkan oleh Syekhan. Syekhan ini adalah Imam Bukhari dan Muslim. Wa Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu hadis pertama pada malam ini. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua pada malam ini, ada orang tanya juga, pintu syurga ni ada berapa? Banyak. Kalau orang yang puasa ni, pintu syurga dia adalah Babur Rayyan. Nama Babur Rayyan. Jadi kata guru saya, Syekh Taha Muhammad Hamadi Al-Yamani, dia kata pintu yang rasmi itu ada 8. Itu yang rasmi. Yang tak rasmi itu dia kata banyak. Banyak. Jadi yang rasmi itu ada 8. Jadi ada bab Rayyan, kemudian ada untuk orang semayang duha, bab duha dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tentang syurga ni, jadi kita semua nak masuk dalam syurga. Bila nak masuk dalam syurga ni, apa benda yang perlu kita buat? Banyak amalan-amalan yang diceritakan di dalam hadis Nabi berkaitan perbuatan itu boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga. Bukan saja masuk, bahkan dibina istana-istana dan rumah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pada malam ini, siapa yang masuk atau dibina rumah-rumahnya dalam syurga, maka saya nak kongsi sikit sebelum kita masuk hadis yang seterusnya. Satu kitab yang disusun oleh guru saya, oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Satu kitab kecil, dia kata haula'i lahum buyutun wa qusur fi jannah. Mereka-mereka yang dibina rumah-rumah istana dalam syurga. Mudah-mudahan kita baca sikit, kita dapat hayati dan kita beramal. Dan kita juga dibina rumah dan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Antaranya dia kata orang yang dibina rumah dan istana dalam syurga, man bana masjidan, orang yang bina masjid. Yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Dia buat masjid semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka sudah tentu Tuhan akan bina rumah di dalam syurga. Dalam hadis yang lain, man bana lillahi masjidan qadra mafhasi qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina masjid walaupun kecil, qadra mafhas ni sarang burung, besar sarang burung. Qatat ni burung macam burung pati tu, tapi dia duduk tepi laut. Dia suka terbang berkawan warna putih tu. Dia muncung, dia panjang, dia punya qatat, burung qatat. Mafhas ni sarang. Walaupun sebesar sarang tu, kita bina.
Dia bukan nak kata masjid tu kecil, dia nak mubalarah sini, nak abang. Walaupun benda tu kecil, tapi kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah bagi ganjaran. Dia bina rumah, dia bina syurga, ataupun kita kata homestay di dalam syurga esok. Jadi bukan saja kata setakat bina sebuah masjid. Buat setakat kita buat apa? Keperluan masjid apa dia? Kapet termasuk. Benda kecil. Kita kata kita buat tangga, masuk. Benda kecil. Bukan setakat masjid, tempat orang semayang, musalla. Berkaitan musalla ke apa semua, kita buat. Kita derma, kita wakaf. Masjid, surau aktif, kita pakai derma. Sebab keperluan masjid dan surau ni depa perlu banyak. Untuk merancang aktiviti yang boleh bermanfaat kepada masyarakat. Oleh itu, kalau siapa nak Tuhan bina rumah dan syurga, maka buatlah kebajikan. Kita pada malam ini, kita punya kelas kita ni dianjurkan oleh Surau Al-Husna Taman Delima. Dia ada page dia di Facebook. Maka siapa nak Tuhan bina dia rumah di syurga ni, pakat-pakatlah bagi sumbangan untuk memakmurkan surau dan masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat, di antara benda amalan yang kita boleh buat supaya kita dibina dan masuk dalam syurga, dah ada rumah kita, antaranya lain adalah man akhraja azan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan benda-benda yang menyakitkan pandang orang lain daripada masjid, Tuhan akan bina rumah dalam syurga. Benda yang kecil, simple. Buang benda menyakit. Yang menyakiti orang lain apa dia? Kemungkinan tak cicak. Benda yang simple kita boleh buat. Benda yang kecil. Kita buang tanah-tanah kotoran di masjid, benda kecil. Apa saja benda yang boleh menyakiti ataupun orang pandang tidak elok, mengganggu orang yang nak sembahyang, mengganggu orang yang nak buat amalan ibadat di masjid, termasuk dalam ganjaran ini. Tuan-tuan dan perempuan, tengok ganjaran yang kecil saja. Bukan masjid saja, surau pun sama. Kita tengok setengah-setengah orang tu, dia tengok benda walaupun kecil, tumpahan makanan ke, tak cicak dan sebagainya, dia buat tak tahu saja. Sedangkan bila kita melakukan benda itu, ganjarannya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain, amalan yang boleh kita lakukan untuk kita dibina rumah ataupun istana di dalam syurga, kata Nabi SAW, ma min abdin muslim, mana-mana hamba yang muslim, yusalli lillahi ta'ala, dia semayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, fi kulli yaumin, tiap-tiap hari, 13 raka'atan tatawu'an, 12 rakaat yang tatawu', yang sunat, ghaira faridah, bukan selain daripada mayang fardu, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, melainkan Tuhan bina rumah di syurga. Tahu apa dia sintai rakaat? Sintai asyara rakaatan. Semayang sunat muakkadah. Semayang sunat muakkadah, 4 rakaat sebelum zuhur kita buat. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Cukup 12. Yang ni tak kacau orang ni. Ini diri kita sendiri, sama ada kita nak ataupun tidak. Kalau kita kata bab bina masjid tu campur dengan orang. Kalau kita kata buang kotoran tu pun dia campur dengan orang. Semayang ni tak. Semayang ni kita dengan Tuhan saja. Yang pastinya nak tak nak untuk kita lakukan kebaikan. Benda yang mudah yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lain tu adalah semayang awabin. Dalam hadis Nabi, man shalla ba'dal maghrib 20 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini semayang sunat awabin.
Tuhan bina. Dan antara lain yang selalu kita buat adalah sembahyang sunat duha. Nah, man shalla duha sintai asyrata rak'atan banallahu lahu qusuran fil jannah min dhahabin. Ini bukan takat bina rumah. Bukan semidi ini. Bukan banglo, tapi kusur. Apa makna kusur? Istana yang besar. Bukan takat istana yang dibina daripada batu bata, bahkan min dhahabin, daripada emas. Dibina untuk orang yang menunaikan sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat. Dalam hadis yang lain, man shalla duha raka'atain, siapa yang sembahyang duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak ditulis oleh Allah sebagai orang yang lalai. Wa man shalla arba'an, siapa yang sembahyang 4, kutiba minal abidin, dia ditulis sebagai hamba yang ahli ibadat. Man shalla sittan kufiya dzalikal yaum, siapa sembahyang 6, dicukupkan rezekinya pada hari tersebut. Wa man shalla samaniyan katabahu Allahu minal qanitin, siapa yang sembahyang 8 rakaat, Tuhan tulis dia minal qanitin. Qanitin ni orang yang sibuk dengan ibadat, istiqamah dengan ibadat, Tuhan tulis dia sebagai qanitin. Wa man shalla sintai asyrata rak'atan, siapa yang sembahyang 12, banallahu lahu baitan fil jannah, Tuhan bina rumah atau kusur di dalam syurga. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, nak lagi tak boleh buat juga sunat duha ni, malas. Habis nak buat macam mana lagi? Teruk, dia kata teruk. Kita bagi lagi. Kita bagi hak yang ringan. Apa dia hak ringan? Kata Nabi SAW dalam hadis, dia kata, man qara'a, siapa yang baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, hatta khatamaha, sampai habis. Ikhlas tu, kufuwan ahad sampai habis. Asyara marat, 10 kali. 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah, Tuhan bina istana dalam syurga. 10 kali. Tak sampai seminit boleh habis. Kalau tak mau buat lagi benda yang macam ni, tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Kita nak tak mana. Kalau baca qul huwallahu 10 kali pun tak boleh buat. Hak tadi kok berat. Nak derma apa semua. Baca qul huwallahu pun tak mau. Habis cerita. Tak tahu kata apa. Kita tutup kitab. Kita balik lah. Terus mengaji lah. Dan yang terakhir. Ini penting kita dalam masyarakat lah. Kita dalam masyarakat selalu terjadi benda-benda macam ni. Dia kata man tarakal mira', siapa-siapa yang tinggal mira'. Apa mira'? Jidal, berbalah, suka bertengkar. Wa huwa mubtilun, dia salah, bertengkar, tapi dia tinggal, tak apa. Bunya lahu baitan fi rabadil jannah, dia dibina syurga di tepi, rumah di tepi syurga, di pinggir syurga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqan, dia tak mau berdebat, sedangkan dia memang dia orang yang betul, yang benar dalam persoalan tersebut. Bunya lahu fi wasatiha, dibina rumah dan di tengah-tengah syurga. Dia ada pangkat-pangkat lah, macam rumah lah. Kalau rumah di Taman Tengku Sarina, hak duduk dalam kan, dia rumah lama. Mai ke tengah sikit, dia tepi-tepi pinggir tasik, rumah dekat 1 juta. Mai pula hak geng tepi Taman Golf tu, macam tu ibarat tu, di tepi, di tengah. Yang ni, yang ketiga ni, wa man hassana khuluquhu, siapa yang elok akhlak dia, bunya lahu fi a'la. Hak ni diri sendiri. Siapa yang elok akhlak dia, maka dibina di a'la, di atas kali syurga. Syurga yang atas. Jadi pilihlah.
Kita sendiri yang pilih. Kita nak duduk tepi syurga, kita nak duduk tengah, kita nak duduk di atas sekali, maka kita sendiri yang memilihnya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, jadi itu adalah antara amalan-amalan yang sikit yang kita rasa kita boleh buat, maka kita pakat buatlah. Nah, kita pakat buat, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang Tuhan bagi, dengan nikmat yang Tuhan bagi, dengan rahmat yang Tuhan bagi kepada kita. Muslimin muslimat, hadis kita yang seterusnya ialah idza da'a ar-rajulu imra'at idza da'a ahadukum, apabila kalian berdoa, ahadukum falyazim mas'alata. Di dalam riwayat yang lain kata falyazim fi du'a, maka falyazim ni bersungguh-sungguhlah ketika berdoa. Bila kita doa kepada Tuhan, berdoalah dengan bersungguh-sungguh, jangan leka, jangan main-main, jangan halal balai orang kita panggil, ataupun orang Kedah, bahasa Kedah hang ni loklak. Itu loklak tu makna kata tak bersungguh. Wala yakul, dalam riwayat yang dia kata wala yakulanna, makna lebih kurang, bila berdoa tu dia kata jangan hanya sekadar berdoa, jangan kata Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah kalau hang nak, bagilah kepada aku. Bagilah kepada aku. Fa innallaha la mustakriha lahu, Tuhan ni tak memaksa. Atau fa innahu la mustakriha lahu. Bukan sifat Tuhan memaksa, sebab Tuhan yang menentukan segala-galanya. Jadi nak minta kepada Tuhan ni, jangan minta secara umum. Macam malas. Ya Allah kalau nak bagi. Jadi macam orang mai pergi minta kerja lah. Pergi minta dengan pakai selekeh, kemudian dengan fail berterabuk, nak pergi minta kerja dah tak dapat. Mana kata kita bila kita nak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita minta dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh hati yang khusyuk. Berulang-ulang minta benda tu, insya-Allah Tuhan akan makbulkan doa kita. Kata ulama, kata Imam Qurtubi, dia kata Tuhan tidak akan menolak doa orang Islam, orang Muslim. Tuhan tak akan tolak. Sama ada Tuhan bagi dengan segera, satu. Yang kedua, Tuhan tangguh pemberian tersebut. Yang ketiga, Tuhan tangguh dan Tuhan bagi di akhirat. Maka sebagai adab yang kita kena husnuzon di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita merasakan bahawa Tuhan menolak doa kita. Kita tidak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita kena yakin. Sebab Imam Qurtubi kata Tuhan tidak akan menolak doa orang Muslim, doa orang mukmin. Wa imma dia tangguh, wa imma dia akan balas dengan benda lain yang lebih baik, ataupun dia balas secara segera pemberian dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri kelas kita pada malam ini, kuliah kita pada malam ini, bertepatan dengan kita menghadapi masalah penularan wabak, maka marilah sama-sama kita banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, sama ada secara di masjid, di masjid yang dihadkan dengan beberapa orang, ataupun secara personal di rumah kita pun menajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan dengan keberkatan kita, dengan keberkatan rakan-rakan kita, dengan sanak saudara kita, Allah mengangkat masalah yang kita hadapi ini. Kerana benar ini adalah sesuatu ketentuan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah, sebab benda ni pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya yang bernama Zatus Syifa fi Siratin Nabi wal Khulafa, dia ada menyatakan bahawa, dia kata pada zaman Sayyidina Umar tu Amur Ramadah, dipanggil Amur Ramadah, bihi istasqa Umar thumma ata jabiyatan wa ma abar min amawasin wa huwa ta'unun waqa thumma jalula laisa mithluha sumi' wa azuma at-ta'unu fi thamanin wa fatahul musila ma'harani. Dia sirah dia Imam Jazari dalam bentuk syair. Dia kata pada tahun Amur Ramadah, tahun 17 Hijriah, berlaku tahun kelaparan, kemarau panjang. Berlaku pada zaman Sayyidina Umar, bihi istasqa Umar, maka Umar mengadakan solat istisqa, memohon kepada Allah, tetapi dia memohon dengan bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Nah, Sayyidina Abbas puak menakan Nabi. Jadi kita pun kalau boleh, jangan terlalu banyak idea sangat, teori-teori sangat. Maka kita cari orang-orang soleh, kita cari di kalangan Ahlul Bait yang mastur, kadang-kadang tersembunyi, yang makbul doa mereka. Sebab apa? Umar pernah mencari puak menakan Nabi Sayyidina Abbas ini, sebab dia kata dulu masa Nabi hidup, mana kita bertawasul dengan Nabi, maka sekarang Nabi tak ada, kita bertawasul dengan orang yang rapat di kalangan Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi SAW. Maka dia berjumpa dengan Abbas, kemudian Sayyidina Abbas keluar untuk semayang istisqa ni. Di depan dia Sayyidina Ali, kiri kanan dia Hasan dan Husain, di belakang dia adalah di kalangan Bani Hashim. Jadi dia keluar minta, akhirnya hujan turun. Kemudian thumma ata Jabiyah, kemudian Umar ni pergi ke Jabiyah. Jabiyah ni satu tempat yang berada di Damsyik pada waktu itu. Wa ma abar, tapi tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk? Orang dalam pun tak keluar, depa pun tak boleh masuk. Sebab berlaku min awamasi, berlaku satu wabak yang dikenali dengan Awamas. Awamas ni nama tempat, tapi wabak tu bermula di sini. Awamas ni satu tempat yang berada di antara Ramallah dengan Al-Quds di Palestin. Apa makna Awamas ni? Wa huwa ta'un waqa, terjadi ta'un, penyakit ta'un ni. Jadi di sinilah antara dua orang sahabat yang meninggal, satu Muaz bin Jabal, kemudian Abu Ubaidah yang meninggal kerana wabak ni. Jadi Muaz ataupun Abu Ubaidah bertanya kepada Sayyidina Umar, benda ni adalah takdir Tuhan, kita masuk sajalah, kita duduk di Dimash. Lalu Sayyidina Umar menyatakan bahawa tak boleh, dia kata. Kita lari, seolah Abu Ubaidah kata kita lari daripada takdir Tuhan, kita lari daripada ta'un. Dia kata tak, Umar kata tak, kita lari daripada takdir Tuhan kepada takdir Tuhan. Maksud apa? Maksud macam kita buat PKP ni lah, kan? Kita nak mengelakkan benda tu, memang wabak tu satu takdir Tuhan. Jadi kita nak mengelak benda tu, mana kata kita kena ada PKP. Itu satu benda. Summa jalula, kemudian berlaku peperangan Jalula, laisa mislaha sumi', yang sangat dahsyat. Itu tahun ke-17. Wa adumat ta'un, dan ta'un tu, wabak tu berlanjutan pada tahun ke-18 Hijrah, yakni selama 2 tahun ta'un. Fi thamanin wa fathul musila ma' harani, kemudian dibuka Mosul bersama dengan Haran. Jadi nak cerita di sini bahawa wabak ni bukan sesuatu benda yang terjadi pada zaman kita dah. Zaman Sayyidina Umar pun pernah berlaku tentang wabak ini. Tapi yang pentingnya, kita nak kata bahawa marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan
kita mencari orang-orang yang soleh supaya mereka, kita minta mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan, dengan amalan orang-orang soleh ini. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat pandemik wabak yang menular ini dan kita kembali normal seperti biasa untuk mudah sembahyang dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya yang buruk itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kelas kita akan sambung pada kelas yang akan datang pada hadis yang ke-54. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.